Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kitanya Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim, ulama usul. Jadi kita sambung muka surat 106 dalam bab qazah lagi. Bukan bab ya. Bab qazah dah, bab qazah. Jadi bab qazah ni kita bincang dah sebelum ni. Syarat hak qazah dah. Syarat qazah, syarat-syarat yang menuduh. Syarat yang menuduh sudah ada sikit. Lepas tu syarat yang keduanya, syarat yang tuduh dah. Syarat-syarat yang tuduh kita bincang dah. Jadi tiga yang kita bincang ni syarat perkara yang dituduhkan. Syarat perkara yang dituduhkan. Jadi yang ketiga ni syarat perkara yang dituduhkan. Qazah terbagi menjadi tiga, iaitu sharih, jelas, kinayah, kiasan dan ta'rid, yang ini sindiran. Lafaz yang dimaksudkan qazah dengannya iaitu bila tidak mengandungi makna selainnya, maka itu lafaz yang jelas, yang sharih. Seperti seorang berkata, wahai penzina, wahai penzina, atau wahai wanita zina. Atau seorang yang mengatakan satu ungkapan yang mewakili makna yang jelas, seperti menafikan nasab anaknya dari dirinya. Ini kalau tak lelaki, nafi nasab keturunan dia dah. Jika tidak demikian, yakni apabila qazah dipahami darinya dengan mengetahui maksudnya, maka hal itu merupakan kiasan saja. Seperti perkataan wanita itu tidak menolak tangan seorang yang menyentuhnya. Ini kiasan. Jika tidak demikian, maka itu adalah sindiran, iaitu perkataan yang memiliki dua sisi, zahir yang tampak maupun batin yang tersembunyi. Orang yang mengatakannya memasukkan dengan yang batin, namun ia menampakkan keinginan kepada yang zahir. Pelik juga dah. Okey. Tak apalah, kita bincang lagi dah. Qazaf sharih, yang tuduhannya jelas dah. Sebarang siapa yang menuduh orang lain dengan zina, maka ia wajib dikenai had sesuai dengan persyaratannya menurut kesepakatan para ulama fiqh. Jadi kalau tuduh jelas ni, zina ke penzina ke apa, maksud itu tuduh jelas tu, maka dia kena hukum qazaf lalu dah. Qazaf kinayah, tuduhan berupa kiasan. Adapun kinayah sebagaimana seorang berkata pada seorang wanita, dia tidak menolak tangan seorang yang menyentuhnya, atau yang berkata, wahai pelacur. Dan semisal itu dari perkataan yang bermuatan tuduhan dan selainnya, maka para ulama memiliki dua pendapat. Rujuk Fathul Bari dan Muhallab. Pendapat pertama, orang yang menyampaikan tuduhan dikenai hukum had. Qazah lah, kecuali bila ia mengingkari tuduhan yang ia lontarkan, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya. Kalau kinayah ni, kamu tuduhnya zina ke? Tanya dia balik. Dia kata dok. Dia kata dok masuk saya lah. Jadi tak boleh nak hukum lah dah. Tapi nak sumpah tak? Dok masuk saya lah. Wallahi muka saya. Ini merupakan pendapat kalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, berpendapat bahawa ia dikenai hukum ta'zir kerana gangguannya. Kalau dia tak mengaku hukum tuduh zina, tapi dok gegak dalam Facebook ke apa, contohnya, maka dia perlu hukum ta'zir juga dah, yang kata dah. Al-Mawardi mengikatnya terhadap bila keluar lafaz yang mengandungi celaan dan cacian. Apabila enggan untuk bersumpah, maka dipenjara menurut pendapat kalangan Maliki. Sumpah tak sah tak? Mu tuduh zina kau tak? Sumpah hak mana sah? Sumpah salah satu pun tidak. Apabila lama di penjara namun masih enggan untuk bersumpah, maka ia diberi hukuman ta'zir dah. Hukuman ta'zir. Mereka bersih pendapat terkait sebagai lafaz, seperti seorang yang berkata pada isterinya, wahai wanita jahat, atau wahai wanita fasik, atau wahai wanita kotor, dan selainnya. Apakah terima sumpahnya bahawa dia tidak maksudkannya tuduhan dengan perkataannya itu? Ataukah sumpahnya tidak terima? Untuk lebih jelasnya dapat merujuk kepada kitab-kitab fiqh. Rujuk kitab fiqh. Ini pun dekat baca. Nah, yang kedua dah, pendapat kedua dah, tidak ada had atasnya kerana had diperuntukkan bagi orang yang dengan jelas menyampaikan tuduhan saja. Nah, pendapat kedua, tak payah paksa dan suruh ngaku mu tuduh sunyi zina kau dak, tak payah. Ni dia kata selagi tak jelas buat tak cara gitulah. Ini merupakan pendapat kalangan Hanafi dan Hanbali. Andai kata seorang mengatakan wahai pelacur atau wahai orang yang jahat, maka menurut mereka orang tersebut tidak dikenai hukum had lagi, kerana ia tidak menisbahkan padanya perbuatan zina secara jelas. Mereka berkata kejahatan boleh terjadi kerana zina dan selain pada zina. Maka tidak dikatakan qazaf kecuali dengan mengatakan zina secara jelas. Andai kata kita mewajibkan had, maka kita mewajibkannya pun dengan qiyas.
Sementara tidak ada ruang kias terhadap terkait had. Akan tetapi ia diberi hukuman ta'zir kerana telah terjatuh kepada yang haram. Dan tidak ada had tertentu padanya. Juga kerana ia mendapati aib yang menisbahkan padanya, maka diwajibkan hukuman ta'zir untuk menolak aib tersebut darinya. Jadi, kalau tak jelas, ia kira aib dah. Ia kira ta'zir dah. Hukuman ta'zir tapi bukan hukum qazah. Qazah ni apa perlu kalau kata ni biar jelas itu tuduh zina dah. Selagi tak sampai tahap tu, cari dah hukum lain, ta'zir, denda, kau apa ikutlah dah. Yang ketiga dah, qazaf bit ta'rid, ni tuduhan dengan sindiran. Sindiran dah. Adapun sindiran dalam hal menuduh orang lain berzina, seperti seseorang berkata kepada kawannya dalam keadaan membantah dan bersekata, aku bukan seorang penzina dan ibuku juga bukan seorang penzina. Nah, dia kata, dia kecek gitu dah. Dia kecek gitu kepada lawan, dia kecek lah. Rutina ke bindia dah. Atau berrutina mana. Para ulama fiqh berbeza pandangan terkait wajibnya hukum had dalam dua pendapat sebagai berikut. Kalau kecek gini, ya saya sindir dah. Tapi maksud dia macam tu zina dah. Tapi sindir macam tu lah. Aku bukan zina. Aku bukan anak-anak zina. Dia macam tu dekat tina tu. Ataupun orang sebaliknya tu. Hak dia balas tu. Ikut macam tu zina lah. Jadi rujuk ad-Dasuqi, Mughni Muhtaj, Al-Mabsut dan Kasyif Al-Qina. Pertama, tidak ada hukum had terkait ta'rid, yang sindiran dalam qazaf. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Di antara mereka adalah As-Thawri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayatnya dan Ibn Hazm. Mereka berhujah dengan dalil. Pertama, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya isteriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam. Kecil gitu dah. Nabi SAW berkata, tanya padanya, apakah engkau memiliki seekor unta? Dia menjawab, ya. Beliau bertanya lagi, apakah warna? Dia menjawab, kemerahan. Beliau kembali bertanya, apakah terdapat warna abu-abu padanya? Warna kelabu gitu dah. Dia menjawab, ya. Beliau terus lantas bertanya, dari mana warna itu berasal? Dia berkata, mungkin dari keturunan datuk nenek moyangnya dahulu dah. Nate uta ko, ke lembu ke apa, ke kada tubik tu warna hitam dah. Mak poknya kata pok lembu tu bukan warna hitam dah. Mak pok bukan hitam, tiba-tiba hitam dah. Mungkin tok nenek ni yang moyang dulu dah ada dah. Genetik lama tak ada lagi. Dia berkata mungkin dari keturunan datuk nenek moyangnya. Nabi SAW pun lantas bersabda, wa hadza asa ayyakuna qad naza'ahu 'araqun. Demikian pula anakmu ini mungkin sebab keturunannya. Ibn Abidin Fathul Qadir Syarh Zakani Tafsir Al-Qutubi Radat Talibin Fathul Bari Al-Bughni I'ni Mungkin Al-Hud wa Ta'zirat. Itu rujukan kitab bab ni lah. Di sini ya. Dia tuduh, dia kata gitulah macam sindir, macam nak tuduh bina zina lah tak. Isteriku melahirkan anak yang berkulit hitam. Tapi Nabi tak tuduh kata dia kecek gitu, terus kena hukum qazah tak dah. Mereka berkata tak kala perkataan Arab Badui dibawa kepada anak makna untuk selain qazah, maka Nabi SAW tidak menghukumnya dengan hukuman qazah. Sehingga hal ini menunjukkan bahawa tidak ada hukum had pada sindiran terkait qazah. Macam sindiran tak? Macam nak tuduh. Tapi tak tuduh direct lagi tak? Macam sindiran kata tak? Ibn Qayyim membantah pendalilan tersebut bahawa perkataan Arab Badui, sungguhnya isteriku melahirkan seorang anak yang berkulit hitam. Hadis sahih hadis Bukhari Muslim tu. Tidak ada padanya sesuatu yang menunjukkan qazaf sama sekali. Baik secara jelas maupun secara kiasan pun tak ada. Kata. Akan tetapi dia mengkhabarkan hal yang benar-benar terjadi guna meminta fatwa terkait hukum anak tersebut. Apakah benar-benar berasal darinya meski warna kulit anak tersebut berbeza dengan warna kulit dirinya dan juga ibu yang melahirkannya? Maka Nabi SAW memberikan fatwa kepadanya dan mendekatkan hukum kepadanya dengan menyerupakan sesuatu yang disebutkannya agar lebih mudah diterima dan difahami dan lebih melapangkan dadanya. Di mana letak imbatalkan hak qazaf dan hak ini? Jadi Ibn Qayyim kata bukan tuduh zina, bukan sindir apa bukan ni. Bukan ditanya betul pas sodak dia tanya tak. Mana beranak anak dia tubik wanita gelak anak dia ni. Gitulah dah. Yang kedua, hukum-hukum syariat berlalu terkait hudud dan selainnya atas apa yang dinampakkan oleh seorang hamba dan Allah Ta'ala lebih dekat terhadap rahsia-rahsia. Bahkan kalangan ulama mazhab Syafi'i menuturkan dalam pendapat yang paling sahih di sisi mereka bahawa hal itu bukanlah termasuk qazaf sekalipun seorang meniatkannya. Sebab niat berpengaruh bila mengandungi lafaz yang diniatkannya. Sementara di sini tidak ada dalil terkait lafaz dan tidak juga kemungkinan makna. Serta apa sahaja yang dipahami darinya oleh orang yang menyandar kepadanya berupa faktor-faktor keadaan tertentu. Jadi dia kata selagi tak jelas, walaupun sindir dah. Walaupun niat nak tuduh zina pun tak. Rasa tak jelas. Lagi tak jelas molek, dia tak boleh jadi.
Tak jadi hukum lagi lah. Itu mengikut ulama mazhab Syafi'i lah. Yang ketiga, sindiran mengandungi kemungkinan, sedangkan kemungkinan merupakan syubhat yang mana hak gugur kerananya. Yang keempat, Allah Ta'ala membedakan antara kalimah sindiran dengan kalimah jelas dalam hal meminang wanita. Demikian pula sindiran dalam hal qazaf. Betina ni kalau dia tak habis idah lagi tak boleh ya. Jelas dah. Sindir tu. Bunga ke apa tu boleh lagi kata dah. Tak boleh pindah lagi dia waktu idah gitulah dah. Kedua, wajib ditegakkan had terkait sindiran dalam qazaf apabila tuduhan itu difahami dengan faktor-faktor pendukung yang lainnya. Ini merupakan pendapat Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Umar bin Abdul Aziz Al-Auza'i ini merupakan mazhab Imam Malik, hanya saja dia mengecualikan bahawa orang yang menyindir tersebut adalah ayah seseorang. Maka tidak ada had menurutnya kerana sangat kecil kemungkinan bahawa ayah menyampaikan tuduhan pada anaknya. Ini juga berbeza dengan riwayat yang paling kuat dari sisi kalangan ulama mazhab Syafi'i yang mana mereka berkata ini merupakan kinayah kiasan terhadap qazaf kerana sampainya pemahaman dan gangguan. Apabila ia menginginkan penisbatan kepada zina, maka hal itu merupakan qazaf di sisi mereka. Jika tidak demikian, maka bukan lagi merupakan qazaf. Ini pendapat yang kedua, mazhab Syafi'i yang kedua, boleh tak? Sisi sindiran di sini adalah seorang berkata, seorang anak yang berkulit hitam, yakni sementara aku berkulit putih, bagaimana mungkin anak itu dari keturunanku? Jika cik gitu dah. Jadi ini kata sindiran yang boleh dikenal dah, tuduh qazaf dah. Ini juga merupakan riwayat kedua dari Imam Ahmad dan Ibn Qayyim memilihnya. Mereka semua berhujah secara global dengan hal berikut ini. Hujah mereka lah pendapat kedua. Hukum had, hukum wuduk, qazaf kena pada orang yang secara sindiran ya. Jika difahami, ada faktor-faktor pendukung yang lain lah. Pertama hujah dia, hal yang dijatuhkan Umar radhiyallahu anhu terhadap orang yang menyebutkan sindiran dalam qazaf dan persetujuan para sahabat atasnya. Ada Umar hukum hak, ada orang yang sindir-sindir ni. Terdapat riwayat yang kuat bahawa dia ada seorang pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ibuku bukanlah seorang penzina. Demikian pula ayahku bukanlah seorang penzina. Umar lantas berkata, apa pendapat kalian? Para sahabat berkata, seorang yang senang memuji dirinya sendiri. Umar berkata, tapi lihatlah, bila dia memiliki keperluan dengan orang lain, maka sungguh ia memuji dirinya sendiri. Bila tidak, maka mengapa dia mengatakan hal itu? Demi Allah akan menghukumnya. Maka Umar pun menghukumnya. Umar hukum qazaf. Tidak ada pengaruh terhadap indikasi tersebut menurut mereka. Maka sama sahaja terkait hal itu, baik dalam keadaan marah maupun selainnya. Sebagian hal itu tercantum dalam kitab Rawdatul Talibin. Dalam riwayat lain disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu lantas mengisyaratkan padanya. Lalu seorang berkata, dia muji ayah dan ibunya sahaja nak. Orang lain berkata, sungguh ayah dan ibunya biasa dipuji dengan selain hal itu. Kami memandang engkau harus mencambuknya sebagai hukuman had kepadanya. Lantas Umar pun mencambuk orang tersebut sebanyak 80 kali sebagai hukuman had. Sanadnya sahih hadis Abdul Razak. Jadi Umar tetap hukum dah. Kalau dia nak puji anak beranak dia, tidak kata gitu. Mesti tuduh orang lain tu zina. Dia je anak beranak juh, turunan baik tak zina. Jadi macam tuduh orang lain zina lah, kena bedak. Itu pendapat Umar Al-Khattab lah. Imam Syafi'i membantah anggapan kesepakatan para sahabat terkait hal itu, bahawa Umar memberi isyarat pada para sahabat. Lalu sebahagian mereka menyelisihnya. Bersamaan dengan adanya orang menyelisihnya terkait kemungkinan ada had qazaf atau tidak, dan hal itu merupakan syubhat yang dapat menolak had. Sebenarnya kata tidak sepakat ni, walaupun Umar buat juga. Pasal sahabat lain kata seorang yang sedang muji diri sendiri. Sahabat kebanyakan kata bukan tuduh qazaf ni, bukan tuduh orang lain berzina. Tapi tuduh dia kata puji diri sendiri je ada. Tapi Umar buat juga memang gananya pemerintah ya. Tapi tidak kata, tak boleh kata ijma', tak boleh kata sepakat, dan tak boleh kata orang lain setuju dengan pendapat Umar tu ya. Ibn Qayyim mengatakan bahawa orang yang mengatakan pertama kali tidaklah ia menyisihi Umar, kerana ketika dikatakan padanya, sungguh ayah dan ibunya biasa dipuji dengan selain hal itu. Dapat difahami bahawa ia bermaksud menuduh seorang, maka ia pun terdiam. Dia kata gitulah, jawab lah. Ada riwayat kata, kalau nak kecek puji mokpok, boleh cara lain dah. Orang dia itu maksudnya setuju, dia kata dia. Demikian itu lebih dekat kepada persetujuan daripada penyelisihan. Ini pendapat Ibn Qayyim lah. Didasari bahawa terdapat pula riwayat yang sahih dari Umar terkait hukum ini dari sisi-sisi yang lain yang menunjukkan akan kekuatan kesepakatan itu di atas perbuatan Umar radhiyallahu anhu yang menerapkan hukum itu dan kepopuleran hal itu di kalangan sahabat. Jadi suhur di kalangan sahabat tidak jelas sahabat yang menantai dah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Umar memberikan hukuman had terkait orang yang menyebutkan sindiran tentang perbuatan keji zina terhadap orang lain.
Saatnya sahih, hadirat malik dan tarukni di hak kedua. Gitulah isu-isu gini. Dia kira tak boleh nak gurau bewok dah. Sindi dah. Jadi Umar Khattab ni dan sahabat-sahabat lain, Ibnu Umar anak dia pun, dia kata sindi pun macam kata sungguh dah. Asal kau faham, mudah faham gitu macam tuduh zina. Ada kemungkinan kau tuduh zina, maka boleh qazah dah, boleh qazah. Pasal tuduh-tuduh ni bahaya dah. Isu apa pun lah tidak kira-kira gitulah dah. Jadi tak boleh nak main mudah-mudah dah. Yang kedua, sebuah riwayat menyatakan bahawa seorang lelaki berkata kepada lelaki lainnya, wahai anak yang lain dari orang tuanya. Mendengar itu Uthman bin Affan mengingkarinya. Lelaki itu berkata, tujuanku tidak lain begini dan begitu. Uthman lantas memerintahkan untuk menghukum cambuk orang itu juga. Nara ini tidak sahih. Tapi ada lain bab cerita pasal Uthman. Itu dia, wahai anak yang lain dari orang tuanya. Kecek gitunya. Wahai anak lain daripada tuanya. Nampak gelak kita lah. Dia kata kecek gitu. Uthman tahu penigat kena hukum rotai 40 kali. Tapi masalah riwayat yang tidak sahih lah. Yang ketiga, di antara sindiran dalam qazah, tuduhan ada yang lebih menyakitkan dan menusuk hati. Serta lebih besar gangguannya daripada tuduhan yang dilontarkan secara rendah. Dek kecek kata. Dek kecek kata. Style macam sindi macam awak sakit hati dah. Macam tuduh zina dah. Tapi tidak jelas. Efek kesannya bagi orang mendengarkan sama kedudukannya dengan perkataan yang diucapkan secara jelas. Serupa dia kata ni anak zina, anak zina kau dah, ataupun zina. Jelas dah daripada dia kecek style kiah dah. Kaki tino gitu dah. Tapi maksud dia macam orang faham ni pakai zina dah. Jadi dia pun sakit hati lebih lagi daripada hak kata jelas. Adapun sesuatu yang jadikan patukan dalam syariat adalah tujuan dan makna, bukan lafaz dan hal membentuknya. Jadi bukan tak kira kiyah, tak kira kalau kau faham macam zina, maka dia kira tuduh zina dah. Walaupun kiyah sebenarnya dah. Kiyah pun tapi orang faham gitu dah. Pakat faham belaka maksud zina, maka dikira qazah dah. Yang keempat, kiasan disertai bukti yang mengindikasikannya kepada salah satu maknanya bagaikan sesuatu yang jelas sahih. Kalau kiasan kalau jelas nak, maksud dia macam orang faham belaka. Yang mana tidak mengandungi kemungkinan makna selain makna tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan kisah Maryam. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudara perempuan Harun Maryam, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang perempuan pezina. Surah Maryam surah ke-9 ayat 8. Ayat ni tak kata zina, tapi ayat tu orang-orang menuduh Maryam telah berzina secara sindiran. Kerana Allah Ta'ala berfirman, wa bi kufrihim wa qalihim ala Maryam buhtanan azima. Dan kami hukum juga kerana kekafiran mereka terhadap Isa dan kekufuran mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 156. Dah. Jadi cara kecek gitu senang tuduh Maryam ni berzina. Memang orang Yahudi tuduh Nabi Isa berzina lah. Tapi orang Kristian kata lain lah. Gitulah dah. Al-Qurtubi berkata, kekufuran mereka telah diketahui sementara tuduhan keji yang merupakan tuduhan mereka secara sindiran kepada Maryam adalah ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukanlah seorang perempuan berzina. Maksudnya engkau telah menyisi kedua-duanya dan hal itu tetapkan dengan keberadaan anak. Yang kelima, hukum ini dikuatkan dengan kias jatuhnya talak cerai, pembebasan budak, rujuk, zihar dengan jelas maupun dengan kiasan. Adapun sebabnya adalah kerana kedudukan kata kul semua sebagai lafaz yang mungkin dapat berfungsi menetapkan sesuatu yang tidak jelas terhadap sesuatu yang jelas. Okay, pendapat yang kuat. Adapun pendapat yang kuat, rujuk kitab Mustafad minal hudud wa ta'zirat, adwa al-bayan dan Rawdatun an-Nadiyah. Pendapat yang kuat adalah hak diwajibkan atas tuduhan berzina terhadap orang secara sindiran. Tentunya dengan syarat tegaknya bukti-bukti atas tujuan tertentu dalam hak itu, yang mana dapat difahami dengan jelas dari penyamaran tuduhan tersebut tanpa ada yang tersembunyi lagi. Seorang yang menyatakannya secara sindiran tidak dapat mengelak dan tidak dapat diterima penakwilannya dengan alasan apapun. Dalam hal ini perjalanan dua kaedah syariat, iaitu al-ibrah fi syariah bil maqasid wan niyah. Ukuran dalam syariat terletak pada maksud dan niatnya. Dan kaedah dar'ul ahad bisyubhat, menolak had dengan adanya syubhat. Apabila bukti-bukti itu tersembunyi padahal tujuan dengan dalam kalimah sindiran tersebut adalah qazaf, menuduh orang lain berzina terhadap orang lain, maka syubhat tersebut dinafikan dan tegakkan had atas pelakunya. Apakah bukti-bukti tersebut lemah sementara syubhat menguatkan
maka had dinafikan dari pelakunya. Apabila bukti itu disebut lemah, tak ada sokongan dia. Orang maksudnya dia ni tak ada nampak macam sindir itu macam tuduh zina dah. Tak kuat. Bukti itu tak kuat, barulah dia lepas daripada hukuman had qazaf dah. Tapi sindir pun kalau nampak bukti kuat, orang duk geger pasal dia ni macam ada isu dah. Lepas tu kecek gitu juga, maka dia maksud tu macam tuduh zina lah. Ada bukti sokongan yang jelas, maka dikira tuduh qazaf lah dah. Tuduh zina. Hal ini agar orang yang tidak tercegah dari tuduhan dengan lafaz-lafaz yang diucapkan secara sindir yang dapat dipahami darinya sebagai tuduhan terhadap zina. Jadi tidak agak sedap orang kecek style sindir semua dah. Sindir dia pakai kata apa tanya betul di zina. Tak sindir ada. Macam-macam sedek kau pakai pahal belaka. Masyarakat awal netes dan ni nak orang pahal bawa tuduh zina dah. Lepas tu dah. Wallahu a'lam dah. Jadi catatan penting, orang yang mengatakan penafian had dari seorang yang mengucapkan tuduhan secara sindiran atau kebanyakan mereka memandang bahawa pengucapnya harus dihukum dengan hukuman ta'zir, maka ada gangguan pada temannya berupa sindiran yang berasal dari dirinya. Tapi kalau kita kata tak hukum qazaf, ambil hukum ta'zir pun tak apa dah. Tak sampai 80, 40. Jadi pentingnya kalau dia jenis macam nak sindir ni macam nak jatuh maruah ke orang lain, mengad ke orang lain, boleh hukum ta'zir juga, hukum ta'zir juga. Habis itu dah. Lepas tu had qazaf, ketetapan had qazaf. Had qazaf ditetapkan dengan salah satu dari dua perkara berikut. Ini ya. Rujuk al-mabsut, Fathul Qadir, Jawahir al-Iqlil, Mughni al-Muhtaj dan Mughni. Jadi had qazaf ditetapkan salah satu dari dua perkara berikut, iaitu pertama pengakuan orang menuduh orang lain berzina. Apabila seorang mengakui bahawa dia telah menuduh orang lain berzina walaupun hanya satu kali ucapannya, maka hal itu telah mewajibkan had. Itu gini dah, ada orang report dia ni tuduh orang lain zina dah. Jadi orang report tu, jadi panggil dia, kena ingat dia mengaku ke tak. Kalau mengaku ambil lah, dia berhak jatuh hukum had lah, qazaf dah. Kalau tak mengaku kena cari saksi lah gitu lah. Sebab pengakuan seorang menjadikan suatu keharusan baginya, kemestian baginya. Apabila ia telah mengakui tuduhan yang dilontarkan kepadanya, orang tuduh dia tuduh orang lain zina, lalu dia menarik kembali perkataannya, maka hal itu tidak terima darinya. Kalau dia tarik balik, memang saya mengaku saya tuduh zina dah, tapi saya tarik balik dah. Kerana seorang tertuduh memiliki hak padanya. Orang yang menarik kembali tuduhannya berarti telah mendustainya. Lain halnya bila ia demikian itu terkait dengan hak Allah Ta'ala secara murni. Kalau tidak ada yang didustai padanya, sehingga hal ini pun diterima lantaran seorang menarik kembali ucapannya. Jadi dia kata, jadi tak target. Jadi kalau dengan hak Allah SWT, boleh tarik balik, taubat ke apa dah. Tapi kalau melibatkan hak orang lain ni, tak boleh tarik balik, kata dah. Kena cara dah. Yang kedua, persaksian dua orang yang adil. Kalau dia tak mengaku dah, ataupun mengaku mula, lepas tu baru tarik balik. Betul lah saya tuduh dia dah, tapi saya taubat dia tak tarik tuduh dah. Jadi tak tarik balik dah. Kedua ni persaksian dua orang ni, orang tak mengaku. Bila saya tuduh dia zina dah, tak mengaku. Tiba-tiba ada dua orang saksi, kena cari dua orang saksi dah. Dan hak qazaf tidak terima persaksian kaum wanita bersama kaum lelaki menurut pendapat secara umum para ulama fiqh. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata sunnah berjalan di masa Rasulullah SAW, dua khalifah dan setelahnya, bahawa persaksian kaum wanita tidak terima terkait hudud. Di antara yang menguatkan hal ini bahawa hudud ditolak lantaran adanya syubhat. Sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman terkait perkara kaum wanita. فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. Jika tidak ada saksi dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan di antara orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 232. Okay. Jadi ada kaum wanita kalau ikut ayat ni nak. Cumanya seorang dua orang perempuan tu seorang mana seorang lelaki kata.
Tidak terima persaksian di atas persaksian, tidak pula keputusan hakim di atas keputusan hakim lain kerana kewajipan haknya ditolak dengan adanya syubhat. Ini merupakan pendapat An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Abu Hanifah dan Ahmad. Imam Malik, Abu Thawr dan Asy-Syafi'i dalam sebuah pendapat mengatakan diterimanya persaksian di atas persaksian dan dalam masing-masing kesaksian ada kebenaran. Kerana hal ini ditetapkan dengan persaksian asal, maka ditetapkan dengan persaksian atas persaksian sebagaimana diterima keputusan hakim di atas keputusan hakim yang lain. Dia kata orang saksi dah, patut orang lain tolong tak serentak lah dah, saksi atas saksi dah. Pun boleh juga dia kata dah. Okey, tak apalah. Apabila disangkakan kepada seorang bahawa ia telah menuduh orang lain berzina, lalu orang dituduh tersebut menyangkal dan mengingkarinya. Itulah. Terkait masalah ini ada dua pendapat. Lihat Muqninya. Di kalangan ulama sebagai berikut. Pertama, orang yang menuduh mestilah bersumpah. Orang yang tertuduh mestilah bersumpah. Dia kata, wallahi saya tak kata, saya tak tuduh zina. Dia. Az-Zuhri, Ishaq, Abu Thawr mengatakan hal ini. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan dipilih oleh Ibn Muzir. Mereka semua berkata hal itu dasar kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yaminu 'alal mudda'a 'alaih. Sumpah itu bagi orang tergugat, yang tertuduh. Hadis sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Di samping itu, kerana hal tersebut merupakan hak sama manusia, maka dibenarkan adanya sumpah padanya seperti hutang. Jadi kena beri sumpah. Kalau hutang, ada hutang tak bayar hutang kau, dia kena sumpah. Tak, saya bayar dah hutang kau, saya tak berhutang dia kau. Boleh sumpah lah. Begitu juga sini dia ni, orang tuduh dia kena sumpah. Dia kata, tak, saya tak kata, tak tuduh zina lah, dah sumpah lah. Wallahi lah. Kedua, orang tertuduh tidak bersumpah. Ini pendapat kedua dah. Pendapat ini dikatakan juga oleh Ahmad As-Sari, para ulama yang mengedepankan logik, ashabul ra'i. Mereka semua berhujah. Kalau hal itu merupakan had, maka tidak ada sumpah padanya seperti zina dan mencuri. Apabila tercegah dari sumpah, maka tidak wajib tegakkan had atasnya. Sebab hak gugur lantaran adanya syubhat, sehingga tidak boleh diputuskan padanya dengan penguat, sebagaimana hal lainnya pun demikian. Kalau timbul keraguan ke apa, bolehlah eloklah hukum had ni. Tapi kalau tak yakin dah, kena hukum hak jugalah. Cuma dia kata tak kait dengan sumpah dah. Tak payah sumpah dah. Tengok bukti lain lah. Gitu lebih kurang dah. Tapi hak tadi, kalau sumpah dia benarkan sumpah lah, boleh elok hukum hak qazah dah. Tapi kalau dia ada tu bukti je lah, sumpah setengah mana pun tak terima lah dah. Ambil video, kecek, terai-terai dia kata dah. Ini berzina, tak elok guna dah. Hukuman bagi orang yang melakukan qazaf ni. Siapa sahaja yang melakukan qazaf, yakni menuduh orang lain berzina atau sesuatu yang melazimkan zina, seperti menafikan seorang anak dari ayahnya dan tidak sanggup menetapkan dakwaannya terkait hal itu, maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan atasnya 3 hukuman dalam ayat Quran yang jelas dan pasti. Tuduh orang ini kaki zina, gapo dah, lepas tu tuduh ni anak orang lain lah dah. Tapi tidak tuduh syarat dah. Tadi dalam Quran ni ada sebut 3 hukuman dah. Allah Ta'ala firman, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 8 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka dengan 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nur surah 4 ayat 4 hingga 5. Jadi dalam ayat itu terkandung beberapa hukum berikut ini. Pertama, mencambuk merotak orang yang melakukan qazaf 80 kali. Ini merupakan salah satu hukum-hukum yang telah diputuskan di dalam Islam. Berdasarkan ayat tadi juga perbuatan Nabi SAW terhadap orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha terkait hadis ifk. Hadis tentang berita dusta lah. Hadis berita ifk dusta, berita dusta lah. Dia tuduh Aisyah zina lah. Yang mana beliau mencambuk merotak semua orang terlibat dengan 80 kali cambukan. Jadi semua hak terlibat nak sebar cerita Aisyah zina ni, dia kena rotan berlaku dah. Apabila seorang budak menuduh seorang yang merdeka berzina, jika seorang budak menuduh orang yang merdeka dan menjaga dirinya dari kejahatan dengan tuduhan zina, maka diwajibkan had atasnya dengan persyaratan yang telah lalu. Akan tetapi para ulama berbeza pendapat apakah budak tersebut dihukum layaknya hukuman bagi seorang yang merdeka sama-sama 80 kali kah?
bukan budak, iaitu 80 kali cambukan atau setengah dari hukuman itu, ataupun jadi 40 kali dah. Biasanya budak ni bagi dua dah. Adakah 80 kali macam orang merdeka ataupun 40 kali? Perbezaan ulama itu terbahagi menjadi dua pendapat. Rujuk kitab Fathul Qadir, Tafsir Qurtubi, Fathul Bari, Muhalla dah. Jadi dua pendapat ulama. Pertama, hadnya 40 kali cambukan. Hamba saya ni, dia tuduh orang lain zina, orang merdeka zina, dia 40 kali rotan. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan imam yang empat dan selain mereka. Mereka berhujah hak budak setengah dari hak orang merdeka, mereka seperti zina. Sungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسِنَاتِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami tetapi melakukan perbuatan keji zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Surah An-Nisa surah 4 ayat 5. Jadi perempuan kalau dia bukan bila kahwin, dia kena 100 kali. Kalau orang merdeka, orang berzina ni, orang hamba ni kalau berzina dia kena 50 kali. Orang merdeka siapa kena rajam dah. Kena rajam kalau dia berzina dah. Orang dia telah berkahwin, musanat. Tapi kalau dia hamba tak boleh tak kena rejam dah, tak kena rejam dah. Dia tu beza dia dah. Dan kita tengok dari Islam ni status dia rendah dah. Status yang rendah je tak kena berat. Kita ni Malaysia terbalik dah. Kita tengok hak kena SOP ni kena berat-berat ni 40,000 gapo orang miskin kau orang kurang dak. Gelandang orang tu kena berat hukumnya dak. Orang kaya orang kaya ni lepas macam dak. Tak kena lah. Kaedah Islam ni orang merdeka tu kena berat dah. Orang yang hamba tu kena ringan dah. Dia terbalik lah. Dia kena orang rendah ni kena beri hukum ringan, jangan beri hukum berat dah. Orang yang bergaji besar beri lah hukum besar dah. Itu sepatutnya lah. Imam Malik berkata, Abu Az-Zinad berkata, aku telah menyanyikan hal itu kepada Abdullah bin Amr bin Rabi'ah. Maka ia berkata, aku mendekati Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan khalifah lainnya. Tidaklah aku melihat salah seorang mencambuk budaknya terkait had melebihi 40 kalinya. Sanadnya sahih hadis Malik dari dalam Muwatta. Jadi hamba saya ni buat salah ke apa pun tak boleh lebih 40 kali kotak dah. Itulah Imam Malik kata dah. Daripada Umar Al-Khattab, Utsman bin Affan dan khalifah lainnya. Bihad seorang budak seperti had orang merdeka iaitu 80 kali cambukan. Ini pendapat lain lah, pendapat kedua lah. Hal ini diriwayatkan dari Ibn Mas'ud Az-Zuhri, Umar bin Abdul Aziz Al-Auza'i dan ini merupakan mazhab Ibn Hazm Az-Zahiriyah. Mereka berhujah dengan keumuman ayat. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Dan orang-orang yang menuduh perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 kali. Surah An-Nur surah ke-4 ayat 4. Ayat ni tak sebut hamba kawan merdeka dah. Ia kira berlaku lah pendapat mereka ni. Siti Hasan Khan berkata ayat ini bersifat umum, masuk dalamnya orang yang merdeka dan juga budak. Tercedanya perbuatan qazaf menuduh orang lain berzina yang dilakukan seorang budak. Kepada orang merdeka lebih besar daripada seorang merdeka menuduh orang merdeka lainnya. Melakukan zina lah. Tuduh. Jadi orang merdeka tuduh orang merdeka tu berat dah. Tak berat lagi hamba ni status rendah tuduh orang merdeka. Lagi berat dia kata dah. Tidak ada dalam hak qazaf sesuatu yang menunjukkan pemotongan setengah hukuman bagi seorang budak. Tidak dalam Quran maupun hadis. Adapun ayat yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama adalah sebagaimana firman Allah Ta'ala terkait zina. فَإِذَا أُحْسِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami tetapi melakukan perbuatan keji zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuaminya. Jadi hamba sahaja ni dia separuh daripada perempuan merdeka dah. Gitu dah ayat dah. Secara zahir hal itu terkait hak yang lain selain qazaf. Ayat ni hak zina bukan qazaf dah. Maka mempertemukan antara satu hak dengan hak yang lain terdapat masalah. Ada masalah lah. Terlebih lagi disertai dengan pembedaan ilat sebab ni. Serta posisi salah satunya yang merupakan hak Allah semata-mata, sementara yang lain terkait dengan hak sesama manusia. Ini kata dia. Hak qazaf ni berkait dengan hukum manusia dah. Dia bukan hukum Allah. Hukum zina ni 100 kali kata ni hukum melibatkan hukum Allah dah. Hukum hak Allah dah. Bukan hak manusia dah. Bukan hak yang mencerobohi apa hak orang lain dah.
Ar-Radatun Nadiyah Syarh Al-Durar Al-Bahiyah, halaman 281 hingga 282. Aku Abu Malik katakan aku berpegang pada pendapat jumhur ulama kerana berlandaskan pada perbuatan dilakukan oleh para khulafa Rasyidin wallahu alam. Jadi terima pendapat kata berkurangilah, bukan 80, hamba 40 kali kota kalau qazah dah. Yang kedua, menolak persaksian seorang yang telah melakukan qazah. Umat Islam telah bersepakat bahawa seorang pelaku qazah menuduh orang lain berzina. Apabila ia telah dikenakan hukum had atas tuduhan tersebut, maka persaksiannya tidak akan terima lagi setelah itu selama ia belum bertaubat dengan yakin. Al-Quran telah mencatatkan hal itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang yang fasik, kecuali mereka bertaubat setelah itu dan perbaiki dirinya. Surah Nur surah 4 hingga 4 hingga 5 dah. Jadi ada bukti yang jelas bahawa dia telah bertaubat, baru dia diterima persaksiannya. Dari bab lain pun tak boleh dah. Hukum menerima persaksian seorang yang telah melakukan qazah setelah bertaubat. Para ulama lantas berselisih pendapat, berbeza pendapat terkait orang yang bertaubat dari perbuatan qazahnya menuduh orang lain berzina, dan dia telah dikenai hukum had atas tuduhannya tersebut. Apakah persaksiannya terima setelah itu? Mereka berselisih pendapat dalam dua pendapat yang popular sebagaimana berikut. Pertama, orang yang telah dikenai hukum had lantaran qazah tidak terima persaksiannya sekalipun ia telah bertaubat. Ini pendapat pertama dah. Ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan sekolongan salaf, di antaranya adalah Al-Qadi Syuraih, Ibrahim An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, Makhul dan Abdul Rahman bin Zaid. Adapun hujah pendapat ini adalah sebagaimana berikut. Pertama, Allah Ta'ala telah mengekalkan larangan menerima persaksian mereka dalam firman-Nya, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Surah Nur surah 4 ayat 4. Jadi tegas ayat Quran ni, disuruh selama-lama tak terima dah. Kemudian menghukumi mereka dengan kefasikan dan dikecualikan orang yang bertaubat dari orang yang fasik tersebut. Sehingga tersisa adalah larangan menerima persaksian secara mutlak dan selama-lamanya. Jadi terima taubat, bukan terima saksi ni. Dia katalah pendapat pertama ni. Pendalilan ini dikembalikan pada masalah usul fiqh yang popular di kalangan ulama mazhab Hanafi, bahawa apabila kalimah pengecualian datang setelah kalimah yang saling bersambung, maka pengecualian itu kembali pada hal yang terdekat dengannya sahaja, bukan semua sekali. Jadi dia terima tu, iaitu melibatkan dia ni terima taubat ni, bukan terimanya syahadah ni, penyaksian tidak ni. Berdasarkan hal itu, pengecualian orang yang bertaubat dalam ayat tersebut tidak lain kembali pada penyifatan mereka dengan kefasikan saja. Fasik tu dia taubat, dia hilang fasik dia dah. Tapi saksi tak boleh hilang lagi dah. Maka dihilangkanlah dari mereka kefasikan tersebut, dan yang tersisa lagi adalah ditolaknya persaksian mereka untuk selama-lamanya. Jadi saksi ni tak boleh jadi lagi. Saksi gapo-gapo perjanjian pun tak boleh terima lah. Bukan saksi ni saja, saksi gapo-gapo pun tak boleh terima apabila dia kena hukum qazah. Ni pendapat pertama, walaupun dia juruh dah, walaupun dia juruh dah. B. Larangan menerima persaksian yang dijadikan sebagai kesempurnaan hukumannya. Kerana hukumannya bukan sekadar 80 kali kotak, tambah selagi hukumannya tak terima saksi. Oleh kerana itu, pelarangan tersebut tidak diterapkan melainkan setelah ditegakkan hukum had. Maka hukuman yang tersebut, yakni tidak terima persaksiannya, tidak gugur dengan adanya taubat, sebagaimana had tidak gugur darinya lantaran adanya taubat. Nah, macam orang itulah zina kan. Ujian zina, selain daripada dia 100 kali kotak, kena untuk sempurna hukuman dia kena pergi setahun, kena tak boleh duduk dalam negeri dah. Dia kena pergi luar negara dah. Susah tak susah apa dia macam kena penjara ke, ikutlah dah setahun dah. Nak sempurna hukuman dia. Tapi hujah ini dibantah dah, Syekh ni bantah dah, bahawa tidak terimanya persaksian bukanlah sebagai kesempurnaan hukuman bahadnya dah. Bukan kesempurnaan mengikut Syekh ni. Kerana hak sempurna dengan kesempurnaan bilangannya sahaja dan sebabnya adalah tuduhannya sama. Jadi 80 kali itu selesai bab hukum qazah. Hak hukum ni bukan hukum lain, ni maksud benda lain suku sakak, bukan hukuman hudud qazah ni dah. Adapun menolak persaksian merupakan hukum yang lain yang diwajibkan pada seorang yang fasik yang telah berbuat qazah, bukannya had itu. Bukan hukum had yang kata dah. Di samping itu, bahawa kias mereka terkait hukuman ini iaitu menolak persaksian orang yang telah melakukan qazah atas hukuman had, dan bahawa sebagaimana hukuman cambuk tidak gugur dengan adanya taubat, melainkan pula hukuman tolaknya persaksian. Dia kata kalau rotan ni kita ada rotan, dia jatuh hukum ni. Jadi dia taubat setengah mana pun tak terima, kena berdaya juga 80 kali rotan. Lepas tu masalah dia ni
saksi tu, hukum bab lain pula, dan bab lain lah mengikut Syekh ni. Kias ini dibantah oleh orang dengan adanya perbezaan ilat sebab kerana ilat terkait hukum had dengan cambuk iaitu qazaf. Adapun terkait jawapan ditolaknya persaksian, maka ilatnya terbahagi antara qazaf dan kefasikan terkait qazaf ni. Sehingga tidak sempurna pendalilan dengan kias ni. Jadi dia kata dia bukan masalah utama qazaf tu menyebabkan dia jadi dia jadi tolak saksi. Sebabnya qazaf tu dia akan menyebabkan jadi fasik. Fasik tu pertama, jadi fasik itulah yang menyebabkan dia tidak terima persaksian. Tapi kalau dia telah taubat insah dah, jadi dia jadi tak jadilah fasik tu, tak jadi fasik, jadi terimalah persaksian. Ini pendapat bantahlah pendapat kata kena bila-bila pun dia tak boleh terima persaksian. Riwayat dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda, la tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inatin wala mahdudin fil Islam wala dhi ghamrin ala akhihi. Tidak diperbolehkan persaksian seorang lelaki maupun perempuan berkhianat. Tidak juga orang telah dikenai hukum had dalam Islam. Dan tidak pula oleh orang punyai sukat permusuhan dengan saudaranya. Hadis dhaif hadis Ibn Majah, Ahmad, Ad-Darqutni, Al-Bahaqi dengan sanad dhaif. Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya. Terdapat penguat baginya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha milik At-Tirmizi dan selainnya, dan hadis ini tidaklah sahih. Hadis tak kuat kira nak. Jadi jumhur ulama membantah pilihan ini dari sisi, yakni dari sisi sanadnya dhaif lemah hadis tersebut. Terlebih lagi disebutkan orang yang dicambuk terkait had. Lalu jika dianggap itu sahih, maka maknanya adalah orang yang belum bertaubat, kerana seorang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang tidak memiliki dosa sama sekali. Hadis Hasan dari Ibn Majah dengan sanad yang terputus dan terdapat penguat baginya dari yang berdarjatnya hasanah. Jadi hadis ini hasanah. Ini merupakan penetapan kaum muslimin bahawa perkataannya tidak pula orang yang dikenai hukum had meliputi had apapun, baik khamar, zina, qazaf dan selainnya. Para ulama sepakat bahawa seorang yang dikenai hukum had terkait khamar, misalkan maka persaksiannya terima bila ia bertaubat. Tapi kalau orang minum arak, dia taubat, dia diterima dia. Qazaf ni tak dia. Demikian pula dikatakan kepada orang melakukan qazaf, menuduh orang yang berzina, berdasarkan kemungkinan bahawa pengecualian dalam ayat tersebut merupakan bentuk perkhususan terhadap keumuman hadis tersebut. D. Pendapat ni lagi lah. Pendapat kata orang dia kena hukum qazaf, apabila pun dia tak boleh jadi saksi dia. Okey, yang keempat. Tak apalah baca lagi. Yang keempat ada. Qazaf menuduh orang lain berzina meliputi kejahatan terkait hak Allah dan hak manusia. Dan qazaf termasuk kejahatan yang paling sempurna. Dengan demikian sangat pantas bila diberi peringatan yang keras dan menolak persaksian, termasuk salah satu cara yang peringatan yang kuat dari sebab-sebab peringatan tersebut. Jadi kita nak hukum itu biar berat lah. Hal ini dibantah bahawa maslahat peringatan didapat dengan had dan kerasnya peringatan merupakan sifat yang yakin. Maka tidak terkait dengan terkait hukum padanya. Di samping itu peringatan pada seorang yang berbuat qazaf dengan menolak persaksiannya tidak akan wujud pada setiap orang kerana keanekaragaman manusia. Sementara itu qazaf sendiri biasanya muncul dari orang yang tidak memiliki hati dan fikiran, bukan dari manusia tertentu. Majoriti mereka tidak merasa tergoncang dengan ditolaknya persaksian mereka. Di samping itu, konsekuensi yang didapat dari ditolaknya persaksian orang tersebut selama-lamanya, termasuk kerosakan seperti hilangnya hak atas orang lain dan dinafikannya persaksiannya pada keadaan yang memerlukan padanya. Kemaslahatan menjadi bias ketika itu, sedangkan kaedah menyebutkan bahawa menolak kerosakan lebih didahulukan daripada memberikan kemaslahatan. Jadi, ia katanya, tak tercapai tak apalah, tak kalau ada masalah dah. Contohnya masalah harta saka, orang tak percaya ke dia, sedangkan dia orang betul dah. Dan dia ni bukan fasik dah, jujur dah, lebah dah. Dia taubat dah. Dan benda tu orang perlu kesaksian dia dalam masalah muamalah harta saka ke apa banyak perkara lah, tanah ke apa, dia je orang bukti ada saksi. Kalau tak terima kan dia masalah, kata tak. Jadi Syekh ni seolah menyokong. Itulah pendapat yang kedua ni. Kita cerita ni berdalil dari pendapat pertama saja dah. Rasa nak berhenti kali tu. Panjang lagi tak. Setakat itu sajalah perbincangan. Diterimakah taubat tu? Taubat orang yang qazah ni, orang qazah taubat. Persaksian terima ke atau tidak dah. Terbincang lain kali pula. Ada soal lagi pendapat kedua tak boleh bincang. Panjang lagi dari dia dah.
Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.